Hai semua, selamat kembali ke semester 2 untuk tahun 2020. Jadi untuk matematik, kita akan belajar nombor asas untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan tengok KSKV kita, apakah topik-topik yang kita akan belajar pada semester ini. Okey, jadi kepada sesiapa yang mengunjung ke video ataupun ke YouTube ini yang belum subscribe lagi channel ini, bolehlah subscribe supaya boleh dapat informasi terkini apa-apa video yang akan saya update nanti ya. Baik, sebelum kita mulakan kelas hari ini, kita tengok apa yang kita akan belajar untuk semester ini ya. Jadi untuk kita di semester 2 sekarang, kod khusus kita adalah A032001. Dan berapa topik yang kita belajar? Kita tengok seterusnya. Okey, dan sebenarnya kita akan belajar asas nombor, iaitu topik yang cikgu akan bincangkan hari ini. Okey, di dalam asas nombor kita akan belajar pasal apa itu asas nombor, bagaimana kita nak baca nak asas nombor, bagaimana kita mau kira mereka. Okey, dan juga kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Lepas itu baru kita akan masuk ke topik kedua, iaitu kita akan belajar pasal set. Okey, set juga ini adalah topik yang senang dan banyak melibatkan melukis. Dan juga kita nak tahu apakah set nombor yang kita nak pilih nanti. Okey, kita akan masuk lebih detail semasa kita belajar nanti. So, tanpa melengah masa, kita tengok topik ketiga, iaitu kebarangkalian, di mana dia merupakan daripada bidang pembelajaran statistik dan kebarangkalian, di mana kita belajar kemungkinan sesuatu benda berlaku dan bagaimana kita nak kira dengan lebih tepat untuk situasi-situasi tertentu. Okey, yang dengan gabungan apa yang kita belajar daripada topik sebelum ini, dan kita akan ada satu gambaran yang lebih jelas. Okey, dan itu saja 3 topik yang kita tengok ni. Itu sudah tahun kedua nanti yang kita nak belajar. Maksudnya tahun ini kita hanya belajar 3 topik ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada topik yang kita nak belajar hari ini, iaitu nombor asas. Okey, selepas kita tengok daripada KSKV, jadi kita sambung dengan topik yang kita nak belajar hari ini, nombor asas, dan kita tengok secara terperinci isi kandungan yang kita akan belajar daripada topik ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengenalan kepada nombor asas. Kedua, kita akan belajar bagaimana kita menukar nombor dari satu asas kepada asas yang lain secara manual. Ketiga, kita akan belajar bagaimana menukar nombor daripada satu asas kepada asas lain dengan kalkulator. Keempat, pengiraan melibatkan nombor asas. Dan juga kelima, menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor asas. Kalau kamu banding dengan KSKV tadi, memang kamu akan nampak tadi baru nampak 4. Kenapa sini ada 5? Sebab cikgu sudah kasih pecahkan bahagian yang ini, menukar nombor daripada satu asas secara manual dengan kalkulator. Tetapi dua-dua topik ini cikgu akan bincang dalam satu kelas yang sama, kalau masa mengizinkan. Okey. Dan kita tengoklah apa yang kita nak belajar hari ini adalah sebenarnya cikgu nak fokus mengenai pengenalan kepada nombor asas. Jadi soalan pertama yang kita nak menyelesaikan dalam topik ini adalah, apakah itu nombor asas? Okey, cuba kita fikirkan, apa itu nombor asas? Kita belajar banyak nombor sebelum ni, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita belajar pasal tambah tolak. Lepas tu kita belajar pasal apa lagi? Pengiraan untuk yang lebih advance seperti yang statistik, di mana kita guna untuk menjurnalkan data-data dan sebagainya.
Jadi, hari ini kita nak tengok apa itu nombor asas. Jadi, mungkin banyak tidak sedar sebenarnya nombor yang kita guna pada kegunaan harian adalah nombor asas 10. Okey, kenapa? Sebab kalau kamu bayangkan, kita kira sampai 9, lepas tu 10 tu dia akan masuk ke digit yang baru. Okey, jadi sebelum bila kita cukup 10, kita akan masuk digit yang baru. Okey, kita akan tengok contoh nanti supaya kamu ada satu bayangan lebih kukuh. Tetapi bukan saja nombor sistem ini dia wujud dalam sistem 10. Iaitu di mana kita guna setiap 10 kita akan tukar ke nilai tempat yang berlainan. Okey. Jadi kita tengok apakah ciri-ciri dia adalah ciri-ciri nombor asas dia ada berdasarkan digit terkandung dalam kiraan. Cikgu bagi sikit contoh supaya kamu ada idea yang lebih jelas dan contoh yang paling kita tidak maksudnya kata kita tidak akan rasa tidak kenal dengan dia adalah sistem masa. Okey, dalam sistem masa, satu minggu ada 7 hari. Setiap 7 hari kita akan mula balik ke hari pertama iaitu hari Isnin. Okey, jadi minggu kita boleh bilangkan dia adalah merupakan nombor asas 7. Okey, sama juga dengan masa kita, jam kita. Okey, yang kalau ada AM, PM kita akan guna asas 12 di mana kita ada pukul 12, lepas tu pukul 1, pukul 2, pukul 3. Okey, kalau kita mula daripada 12 AM, kita pusing sampai 11.59 minit AM. Lepas tu dia masuk 12 balik, kita akan nampak sekarang kita tidak kenalkan sebagai AM, tetapi kita sudah tukar jadi PM. Sama juga berlaku pada waktu malam 11.59 PM. Bila dia melangkah ke 12, dia akan jadi AM semula. Okey, kalau kiraan hari kita akan masuk ke hari yang baru. Okey. Untuk sistem asas untuk masa sistem 24 jam pula sama juga, tetapi kita akan mula daripada 0000. Dan dia tak ada AM PM, dia guna nama jam. Okey, jadi 0000 maksudnya dia adalah hari yang baru. Lepas tu sambung sampai 2359 jam. Iaitu waktu malam 11.59. Okey, jadi bila dia masuk balik ke 0000, dia sudah masuk ke hari yang baru. Okey, sama juga untuk tahun, kita ada 12 bulan dalam setahun dan sistem ini kita memberi nama kepada setiap bulan. Okey, jadi 1 tahun 12 bulan. Jadi habis Disember nanti dia masuk balik ke January. Dan January itu dia akan mula dengan tahun yang baru. Okey, contohnya tahun ni 2020, nanti habis Disember kita akan masuk January 2021. Jadi ini adalah nombor asas yang berdasarkan 12. Setiap 12 dia akan tukar nama. Setiap 12 dia tukar. Okey. Jadi inilah gambaran yang kita boleh dapat. Sebenarnya banyak lagi penggunaan nombor asas terutama di sistem imperial. Di mana di Malaysia kita tidak guna sistem itu. Kita lebih fokus kepada pembelajaran sistem metrik. Okay. Now sistem imperial, mungkin ada pelajar sini dia bengong sikit, tak tahu apa itu sistem imperial. Cukup bagi contoh lah. Sistem imperial seperti kalau kita ukur panjang, kita akan guna inci, kita guna kaki. Okay. Yang jenis inilah yang kita jarang guna di Malaysia. Okay. Tetapi di luar negara ada penggunaan dia. Dan di penggunaan harian lagi, imperial masih sangat popular digunakan, terutama kalau ukuran terutama kita tengok di bahagian pembinaan, sektor pembinaannya. Kalau orang generasi seperti ibu bapa kita ni, dia lebih mahir dengan kiraan kaki. Jadi dia ini 22 kaki darab 70 kaki. Okey, kalau kita convert balik kepada sistem metrik, 22 darab 70 tu dia punya meter lain, lari sudah. Okey. Jadi imperial tu itu kalau kita ada peluang untuk belajar sistem pengukuran tu, baru cikgu akan jelas lebih details lagi lah apa itu sistem imperial dan sistem metrik nanti. Okey, kita sambung terus dengan apa itu nombor asas dulu ya.
Okey, jadi selepas kita sudah ada sikit idea apa itu cara nombor asas, kita kena tahu bagaimana kita nak baca nombor asas. Okey, bukan semua kita boleh baca macam biasa. Okey, seperti contoh yang ini, 32. Okey, kalau sistem 10 kita tidak akan tulis apa-apa ataupun kamu nak di sini ya, kamu akan fokus di sini kan. Cikgu tulis 8 di sini. Ini dia lebih kecil. Okey. Dia di bawah nombor besar ini. Kalau kamu tengok nombor besar ni dia boleh pecah dua. Nombor yang di atas kita panggil kuasa. Nombor yang di bawah adalah nombor asas dia. Okey. Kadang-kadang kita gunakan sebagai asas, nombor asas, dan ada juga penggunaan kita guna yang di bawah ni sebagai bilangan ataupun yang keberapa. Itu biasanya kita fokus di bahagian algebra lah. Contohnya X1, X2, X3, kita akan tulis 1, 2, 3 di sini untuk merujuk X yang keberapa. Tetapi hari ini kita belajar dalam nombor asas yang bawah ini akan membawa maksud asas dia berapa. Okey. Jadi jangan kamu tulis 8. Asas dia ni lebih sama besar dengan nombor yang kamu nak baca. Ataupun tulis di bahagian atas. Dia akan menjadi kuasa. Okey. So, di sini, kalau dalam asas 10, kita akan baca sebagai 32. Tetapi kalau kamu masuk balik ke asas 8, dia tidak akan sampai 10. Maka kita tak boleh baca sebagai 32 untuk case ini. Kita akan baca digit per digit. Jadi sini kita akan baca sebagai 32. Lepas tu kita akan bagi tahu asas berapa. Okey. Jadi case ini adalah 32 asas 8. Okey. Sudah ada sedikit idea bagaimana kita nak baca. Jadi cikgu akan perkenalkan 3 nombor asas yang kita akan temui dalam topik KB mengenai nombor asas. Okey, yang pertama yang paling umum sekali adalah nombor asas 10. Okay. Jadi ini tak kira di mana satu sistem kamu berada, nombor asas 10 ni adalah yang paling asas. Kamu tidak akan dapat lari daripada benda ini. Okey, jadi simbol di calculator kalau kita guna nanti menggunakan binary system, dia akan gunakan, kita akan cari simbol DEC dan dalam paparan kita akan ada dapat D. Okey, kedua sistem nombor yang digunakan dalam sistem metrik, iaitu sistem yang kita guna sekarang ya. Jadi digit yang terlibat adalah daripada 0 hingga 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 digit di sini kita menggunakan ya. Okey. Jadi kita tengok contoh. Contoh ni senang saja. Okey. Kita nampak sini cikgu tulis bukan cara yang kita biasa tulis, iaitu sa, puluh, ratus, ribu dan sebagainya. Tapi cikgu tulis dalam bentuk yang lagi general, lagi asas, iaitu kita balik kepada dengan penamaan nombor asas. Okey, nombor asas 10, jadi kita akan mulai dengan 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Dan kalau kamu tak faham 10 kuasa 0 tu akan dapat berapa tu, tekan calculator saja, kamu akan dapat nilai. Dan kamu akan menyedari bahawa 10 kuasa sifar ini adalah sa. Okey, 1. Jadi tempat ini kita sebut sebagai sa. Dan ini kita sebut sebagai tempat 10. Sebab 10 kuasa 1 itu jawapan 10. 10 kuasa 2 itu adalah 100. Jadi ini adalah tempat ratus. Jadi ini adalah sistem yang paling biasa kita tengok. Dan tanpa kita buat apa-apa pengiran, kita tahu jawapan kita hari ini untuk nilai 673 dalam sistem nombor asas 10 adalah 673. Okey, kita tengok proses pengiraan dia untuk kita dapatkan nilai nombor dia. Okey, jadi kita akan tuliskan digit dia darab dengan nilai tempat dia. Lepas tu kita kasih tambahkan semua nilai-nilai yang kita dapat. Dan kita akan dapat jawapan kita. Okey, ini jawapan adalah dalam nombor asas 10 ya. Asas 10 Okey. Baik. Cikgu tak sentuh banyak lah untuk asas 10. Okey, yang DEC dengan D ini adalah benda yang kamu akan jumpa di kalkulator kamu. Okey.
yang cikgu tunjuk sekarang, FX 570MS. Okay. Kamu akan perasan di atas ini, okay, kamu akan nampak yang berwarna hijau yang akan tulis ada DEC, HEX, OCT dengan DEC. Jadi DEC itu adalah mewakili kuasaan nombor asas 10. Okay. So untuk yang kalkulator ni, cikgu akan terang lebih jelas dalam video yang seterusnya, iaitu kelas kedua nanti pada hari Khamis nanti. Okay, so jangan panik, jangan risau. Yang belum dapat kalkulator tu, cuba pergi dapatkan. Okay, sebab kamu semua di kampung sekarang, sepatutnya dah senang dapat ya. Okay, so kalkulator sama ada yang ini MS ataupun kamu guna yang ES Plus. Okay, yang model ini. Okay, 570 ES Plus. Okay, kedua-duanya adalah kalkulator yang boleh digunakan sehingga peringkat university. Dan ini adalah kalkulator yang cikgu akan showkan, yang kalau kamu belum ada kalkulator, cuba dapatkan kalkulator tu, dapatkan model ini. Sebab di popular tu, harga kedua-dua kalkulator lebih kurang sama. Dan ini juga senang dapat di Shopee dengan harga yang sangat murah. Okay, dia assemble, dia hanya pasangan semua benda tu, dia pasang di Malaysia. Jadi harga cost dia sangat rendah, maka kita boleh dapat harga yang lebih murah. Okay, berbanding yang daripada import set. Okay, cikgu punya ini import set, tapi yang saya juga ada cuba dapatkan daripada bekalan daripada local set. Okay, kita support lah bisnes di Malaysia kita sendiri ya. Okay, barang buatan Malaysia. Okay, next kita akan belajar pasal nombor asas 2, dan ini adalah nombor asas yang paling penting sekali selepas nombor asas 10 untuk kegunaan harian kita sekarang. Okey, kenapa cikgu berkata demikian? Kita tengok. Okey, sebelum tu kita tengok kalau di kalkulator untuk nombor asas 2 dia akan guna simbol BIN, dan paparan di FX570MS dia akan ada B nanti di bawah dia. Okey, di tepi sana tu. Okey, di paparan tu ya, yang cikgu akan tunjuk nantilah pada kelas kedua. Okey, dan sistem ini adalah sistem pemprosesan data dalam komputer. Okey, jadi komputer yang kamu guna sekarang, laptop ke, handphone ke, semua data-data di dalam tu dia diproses dalam nombor asas 2. Okey, contohnya yang video yang cikgu upload sekarang, yang kamu tengok dari tempat kamu tu, semua dia diproses dalam nombor asas 2. Okay, tetapi nombor asas 2 tu kalau kita betul-betul belajar, remeh. Sebab dia hanya melibatkan 2 digit, 01. Jadi contohnya cikgu katakan 32. Jadi berapa kali 0 dengan 1 kamu kena tulis untuk dapatkan nilai 32. Dan dari sanalah dia lahirlah nombor asas yang berlainan. Contohnya yang kita akan bincang nanti, nombor asas 8. Yang sekarang yang sekarang memang jarang kita guna lagi sistem 8, okay? Tetapi yang masih kekal digunakan pada hari ini lagi adalah nombor asas 16. Seterusnya disambung dengan 32, okay? Dan yang sekarang paling popular dan paling banyak cuba kita untuk upgrade adalah kepada sistem 64. Okey, untuk dia boleh cepatkan proses nombor asas untuk proses data ni. Sebab bagaimanapun dia dalam chips processor semua tu dia akan pusing balik jadi nombor asas 2. Jadi untuk kepantasan dia baca data, kita kalau guna bits yang lebih besar, contohnya 64, dia boleh proses dengan lebih cepat. Okey. Jadi kita tengok contoh nilai tempat dia dengan digit yang dia. Lepas tu kita ambil kiraan dia. Okey, jadi kalau nombor asas 2, jadi nilai tempat dia kita akan guna nombor 2 sebagai nombor asas. Okey, dan semua kuasa yang ada tu kita akan mula dari 0, 1, 2. Okey, jadi ini kalau dalam sistem nombor 10 kita akan panggil ini 10, 100. Okey, jadi digit sekarang kita hanya boleh guna 01, jadi kita letak nombor yang kita mahu. Ini contohnya cikgu bagi adalah 101 asas 2. Okey, jadi cara penulisan 101 asas 2.
asas 2. 2 tu cikgu akan tulis di bawah. Inilah 101 asas 2. Okey, jadi kalau kita nak tahu 101 asas 2, ini bukan yang kita belajar biasa. Ini yang komputer akan faham. Tapi kalau kita cakap dalam bahasa manusia ni, 101 asas 2 ni sama dengan berapa? Kita tengok. Okey, cara yang sama, cuma sekarang kita tidak guna lagi 10 kuasa 2, kita guna 2 kuasa 2, iaitu menggunakan ataupun berdasarkan nilai tempat asal mereka. Okey, jadi masukkan pengiraan kita akan dapat yang ini. Okey, dan kita tambahkan dalam bahasa manusianya, ini 101 asas 2 ni sebenarnya adalah 5. Okey, 5 saja. Jadi bayangkan kalau kamu sedang kira yang melibatkan nilai beratus-ratus tu, berapa panjang kamu punya nombor asas sistem 2, asas 2 yang perlu diproses dalam komputer kamu. Okey, dan juga kepada yang tidak mahir, yang tidak faham lagi kegunaan ni, sebenarnya nombor asas 2 ni juga dia banyak digunakan di dalam bidang engineering. Okey, switch kita on off, on off, 2 pilih 1. Jadi dia akan gunakan nombor asas 2 dalam kita punya sistem coding. Okey, supaya dia bila dia baca nilai kosong, dia akan off, dia baca nilai 1, dia akan on, ataupun terbalik situasi. Sebab itu adalah kita setkan benda tu semasa kita buat coding itu. Okey, jadi ini adalah penggunaan nombor asas 2. Seterusnya kita tengok pasal nombor asas 8. Apa itu nombor asas 8? Okey, kita tengok dalam calculator, dia menggunakan sistem OCT sebagai simbol dia. Dan dalam paparan FX570MS nanti, selepas kamu tekan OCT itu, dia akan paparkan simbol O, huruf kecil ya, di paparan kalkulator kamu nanti. Okey, so dia juga digunakan dalam sistem pemprosesan data dalam komputer, cuma hari ini makin jarang kita guna lagi sebab data yang kita perlu urus hari ini bukan data-data yang simple-simple lagi. Okey, yang makin complicated. Tengok berapa canggih kita, kau ingat kita boleh gunakan 2-3 ayat untuk mendapatkan hasil secanggih ini. Okey, so walau bagaimanapun kita perlu memahami sistem ini supaya kita nanti betul-betul mengaplikasikan dia di sistem 16, 32 ataupun 64 tu kita ada idea. Okey, sebab dia mula daripada 8. Okey, dan digit hari ini yang kita terlibat adalah daripada digit 0 hingga 7. Jadi semuanya ada 8 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 digit semuanya. Okey. Jadi berbanding dengan contoh yang cikgu bagi tadi, hari dia kenapa cikgu bilang nombor asas 7 tu akan berhenti di 7. Tidak sebenarnya. Sebab tadi yang cikgu bagi contoh dalam sistem masa, hari itu kita mula dari hari 1 iaitu Isnin. Isnin sampai Ahad, 7, ngam-ngam tu. Jadi dia tidak mula dengan kosong. Sebab itu dia diberi nama khas untuk kiraan hari. Okey. Sama juga dengan masa. Kita ada AM, PM. Sana yang bertukar. Dia bukan bertukar di bahagian digit. Okey. Jadi kita tengok contoh untuk soalan ni. 8. Yang ini kita akan sebut sebagai 1, 7, 6, asas 8. Okey, ingat cikgu bagi tahu tadi kita akan baca digit per digit, lepas tu asas berapa. Jadi ini adalah asas 8. Jadi 1, 7, 6, asas 8. 8 tu kena tulis di bawah. Okey, jadi ini cara penulisan kita. Dan ini adalah bahasa alien kita bilang kan. Bahasa asing pula. Ini bahasa yang makhluk daripada luar angkasa, alien punya language. Okey, tak faham apa benda ni. Okey, jadi kita nak tukar balik kepada bahasa manusia. Okey, iaitu nombor 10. Asas 10 ya. Okey, jadi seperti yang biasa, kita ikut nilai tempat. Kasih kuasa 2 ini yang kuasa 2, ini kuasa 1, ini kuasa 1. Kita akan kira daripada kanan ke kiri ya. Okey, jadi kita akan label dari kanan ke kiri. Okey, jadi dari 0, 1, 2. Kalau lebih daripada tu, sambunglah di belakang lah. Okey, cuma cikgu tidak tunjukkan di sini. Alright, so
digit dia darab dengan nilai tempat dia. Okey, untuk senangkan kamu nampak dia punya nilai tempat itu, cikgu sudah kuasakan dia dan tukar jadi nombor asal 10 sudah. Jadi 8 kuasa 2 iaitu 8 darab 8 dapat 64. 8 kuasa 1 iaitu 8 darab 1 ataupun 8 sahaja, dia tak ada darab dengan sesiapa pun. Okey, dan 8 kuasa kosong, apa-apa nombor yang kuasa kosong kamu tahu dia mesti jadi balik 1. Okey. Jadi kita akan dapat hasil ini. Jadi kita akan kirakan kombinasi mereka. Jadi 64 tambah 7 darab 8, 54. 6 darab 1 dapat 6. Dan kita tambahkan semua hasil, kita akan dapat 124. Okey. Jadi ini adalah 124 asas 10. Okey. Baik. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup sudah untuk pengenalan kepada topik ini. Jadi untuk kelas seterusnya cikgu akan bincangkan bagaimana kita perlu tukarkan nombor daripada satu asas kepada asas yang lain secara manual, yang seperti cikgu buat tadi, dengan beberapa cara yang lain dan bersesuaian dengan nombor-nombor tertentu. Dan juga cikgu akan ajar bagaimana kita guna calculator. Okey, jangan risau, topik ini sangat senang sahaja. Okey, so yang seperti cikgu bagi tahu tadi, yang di KSKV kita hanya fokus kepada 3 nombor asas saja, iaitu nombor 2, nombor asas 2, nombor asas 8 dan nombor asas 10. 3 sahaja. Okey, dan ketiga-tiga ni boleh jumpa di calculator. Okey, tetapi kenapa kita nak belajar secara manual, iaitu kalau soalan ada kejutan. Tiba-tiba dia tanya, ataupun kamu begitu suai lah kita bilang. Kalau Cina kita kata ni betul-betul suai. Maksudnya kamu betul-betul malang. Alright. So masa kamu ambil peperiksaan atau kamu buat latihan, kalkulator kamu tak ada bateri ataupun hilang, ataupun kamu cemas tak jumpa kamu punya kalkulator, terlupa, tercicir. Okey. Jadi kamu ada cara manual lagi untuk kamu selesaikan soalan daripada topik ini. Okey, secara jujurnya, tiga-tiga topik untuk SEM 2 sebenarnya adalah semua tiga topik yang markah bonus. Okey, sebab kalau kamu faham konsep, terus automatically topik ini boleh diselesaikan dengan senang. Dan kalau bandingkan yang dengan KSKV yang cikgu bentangkan tadi, topik 1 memanglah topik yang paling senang antara tiga topik untuk semester ini. Okey, walaupun topik 2 dia tiada pengiraan, tetapi dia perlu satu gambaran yang bagus. Kamu kena pandai gambarkan situasi dan kamu kena tahu mana satu bahagian yang perlu kamu pilih. Okey, tapi itu cerita kelas untuk bab 2 nanti. Okey, so kita fokus yang ini dan kita akan jumpa nanti minggu depan. Dan sebelum cikgu akhiri kelas hari ini, jangan lupa support semua video daripada Akademi YouTuber yang kita hasilkan khas untuk semua pelajar dari satu Malaysia untuk menenangi masalah akademik yang dalam norma baru ini. Okey, dan juga jangan lupa subscribe, like dan share video ini kepada kawan-kawan kamu yang lain dan bukalah notifikasi supaya kamu boleh dapat notis terbaru bila cikgu uploadkan video nanti ya. Okey, setakat sampai sini saja. Sekiranya ada apa-apa masalah yang kamu tidak faham, boleh kamu PM cikgu secara di WhatsApp ataupun di grup Telegram ataupun di Google Classroom kepada pengunjung ataupun penonton yang daripada luar sana. Apa-apa yang kamu kurang faham, kamu boleh terus typekan soalan kamu di ruangan komen di bawah. Dan di ruangan description nanti cikgu akan sertakan juga dengan latihan sekali untuk topik ini bagi menguji tahap penguasaan pelajar-pelajar di sini ya. Kita akan jumpa nanti pada hari Khamis. Okey. Setakat ini saja. Terima kasih. Kita jumpa nanti.